Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat dan selamat datang ke siri webinar Imbiosis 1 2022. So untuk makluman saudara-saudari sekalian, saya adalah merupakan moderator webinar hari ini. Okay, so sebagaimana yang telah kita kongsikan tadi, video corporate Imbiosis, dan kami harapkan agar video tersebut telah dapat memberikan sedikit pencerahan dan pengenalan kepada semua hadirin hadirat berkenaan dengan Imbiosis. Mungkin ramai juga yang telah mengetahui tentang kewujudan Imbiosis dan mungkin juga ada yang merupakan baru mengetahui ataupun baru bersama-sama kami dalam webinar kali ini. Di samping itu juga kepada sesiapa yang berminat untuk menjalinkan kerjasama dengan pihak kami, hadirin hadirat semua sangatlah dialu-alukan untuk menghubungi kami dan dijemput juga untuk melihat laman sesawang Imbiosis ataupun mana-mana platform media sosial untuk mendapatkan maklumat terkini tentang aktiviti di Imbiosis. So, Alhamdulillah bersyukur kita hari ini kerana dapat bersama-sama meluangkan masa untuk menghadiri siri webinar 2022 yang pertama untuk tahun ini, yang mana akan diberikan oleh oleh fellow Imbiosis juga, iaitu Profesor Madia Dr. Muhammad Aizat. Okay, insyaAllah untuk makluman, Imbiosis telah bersedia dengan senarai siri webinar 2022 dengan tajuk-tajuk yang sangat menarik, dan kami harapkan agar pelibatan hadirin hadirat semua adalah sangat dialu-alukan. Semoga platform yang kami sediakan ini dapat memberi maklumat dan ilmu terkini kepada saudara-saudari semua. So untuk makluman semua, siri webinar Imbiosis ini telah dimulakan pada tahun 2020. Ini adalah kerana kami merasakan bahawa kami menyediakan platform ini untuk menyediakan santapan minda buat komuniti saintifik sewaktu pandemik COVID-19 bagi memastikan kelangsungan motivasi kepada penyidik-penyidik dalam menghadapi norma baru. So Alhamdulillah, nampaknya hasil dan usaha yang telah kami lakukan ini sedikit sebanyak dapat memberikan sumbangan kepada komuniti saintifik di Malaysia dan juga di luar negara. Okay, izinkan saya memperkenalkan penceramah jemputan kita hari ini, iaitu Profesor Madia Dr. Wan Muhammad Aizat Wan Kamarudin, yang juga merupakan fellow di Imbiosis. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pengenalan berkenaan dengan PM Dr. Wan Aizat. PM Dr. Wan Aizat adalah merupakan fellow penyidik Imbiosis semenjak tahun 2013 dan beliau telah menamatkan pengajian sarjana dengan kemujian dan Doktor Falsafah di University of Adelaide, Australia. Beliau merupakan saintis dalam bidang bioteknologi tumbuhan, terutamanya dengan menggunakan kaedah moden berskala besar seperti proteomik dan juga pendekatan biologi sistem. Kajian beliau banyak memfokuskan dan dalam merungkai kawal atobiologi untuk pelbagai tumbuhan tropika seperti manggis, kesum dan sabung nyawa. Di samping itu juga, apa yang telah beliau lakukan adalah untuk mengenal pasti bagaimanakah sesuatu bahan bioaktif yang berguna untuk perubatan yang terdapat daripada tumbuhan-tumbuhan tersebut. Kini beliau aktif menjalankan kajian lanjutan untuk tumbuhan ini, terutamanya untuk digunakan dalam rawatan penyakit komorbiditi seperti diabetes dan juga obesiti. So mungkin nanti kita boleh tanya Dr. Aizat berkaitan dengan penyidikan beliau juga. Okay, dari segi pentadbiran, PM Dr. Aizat adalah merupakan timbalan pengarah infrastruktur dan juga instrumentasi di Pusat Pendidikan dan Instrumentasi KRIM UKM, di mana beliau mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk melihat kepada pengurusan alatan dan instrumen pendidikan di UKM. Beliau juga dipertanggungjawabkan sebagai Presiden Persatuan Proteomik Malaysia MAPS dan juga telah dilantik sebagai AJK Organisasi Agri Proteomik Asia Oceania
Dan selama tempoh 8 tahun bersama-sama dengan UKM, kumpulan pendidikan PM Dr. Aizat telah berjaya mengumpul sejumlah 3.1 juta ringgit geran pendidikan. Dan hasil daripada geran-geran tersebut, beliau telah berjaya memfailkan beberapa harta intelek yang telah memenangi pelbagai anugerah emas di persidangan dan expo penciptaan institusi pengajian tinggi antarabangsa ataupun pencipta dan juga kongres dan pertandingan inovasi pengajaran dan pembelajaran ke-inovasi. Dari segi penerbitan, beliau telah berjaya menghasilkan lebih daripada 60 artikel yang mana sebahagian besarnya telah diterbitkan di dalam jurnal Q1 Q2. Dan juga beliau aktif sebagai penilai untuk 38 buah jurnal antarabangsa dan merupakan editor akademik untuk jurnal Evidence Based Complementary and Alternative Medicine Journal. Selain pada itu juga, PM Dr. Aizat sangat aktif menganjurkan pelbagai seminar penulisan artikel saintifik bagi membantu pelajar dan penyelidik untuk menerbit di dalam jurnal berimpak tinggi. So di atas kecemerlangan ini, PM Dr. Aizat telah dinobatkan dengan anugerah saintis muda negara dalam bidang sains hayat oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti pada tahun 2020. So what an impressive CV. So saya rasa banyak yang boleh dikongsikan oleh Dr. Aizat yang akan memberi motivasi dan juga manfaat kepada penyelidik-penyelidik muda. So saya harapkan hadirin hadirat sekalian dapat sedikit sebanyak menerima ilmu daripada sesi hari ini. So tanpa berlengah masa lagi, saya jemput PM Dr. Aizat untuk meneruskan sesi perkongsian hari ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Prof. Dr. Zeti kerana di atas pengenalan saya sebentar tadi. Untuk pengetahuan, Prof nanya setelah setahun saya dapat anugerah tersebut, ini kali pertama saya menggunakan anugerah tersebut ataupun diperkenalkan dengan anugerah tersebut sebab bagi saya ianya satu amanah yang besar, tanggungjawab yang besar, dan saya sebenarnya kalau boleh lah saya nak live up to the anugerah lah, insya-Allah. InsyaAllah juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya. Saya rasa mostly ataupun majoritinya pada hari ini adalah penyelidik muda, saintis muda di UKM ataupun mungkin di luar UKM. Jadi sebenarnya bila saya terima tawaran daripada ataupun jemputan daripada Imbaisis, daripada Dr. Murni, daripada Prof, sebenarnya webinar yang berkaitan dengan penyelidik muda ni is something yang quite big lah bagi saya. Sebab saya sebenarnya rasa berbelah bahagi sikit lah bila nak terima tawaran. Sebab saya rasa I'm not up to that level yet. Dan saya bukannya final product yang mungkin kalau yang dah jadi profesor, yang mungkin ada yang lebih yang lebih terkehadapan tu, saya rasa lebih sesuai dan lebih layak lah untuk memberikan taklimat ni. Tapi insya-Allah lah saya akan cuba yang terbaik. Mungkin adalah sedikit pengalaman yang saya boleh kongsikan kepada rakan-rakan semua. Dan salah satu sebab juga saya bersetuju dengan webinar ni sebabkan saya pernah janji dengan interviewer saya waktu tempoh hari interviewer untuk kenaikan pangkat, yang mana bila saya cakap insya-Allah tu saya kena buat lah. Insya-Allah tu kena buat. So tapi tak apa, insya-Allah saya akan buat yang terbaik pada hari ini. Saya mengharapkan ini bermanfaat kepada semua, insya-Allah. Alright. Pertamanya saya as I said earlier, saya nak sedikit disclaimer lah, penafian lah sedikit sebelum saya go through semua isi pengisian saya pada hari ini. Saya bukanlah nak cakap yang terbaik tu memang bukan terbaik lah, walaupun saya dapat anugerah, saya still rasa I'm not the best lah, I would say, not the best. And in fact kalau kita lihat di UKM sendiri, banyak tokoh-tokoh kita yang dapat anugerah antarabangsa
most highly cited scientists, influential researchers, ada yang pernah dapat Merdeka Award, ada yang dalam Young Scientist Network. Jadi sebenarnya kalau nak banding saya, pencapaian saya ni sebenarnya memang terlalu kecil lah, terlalu kecil. Dan saya nak beritahu satu secret lah, satu rahsia lah. I'm not even the best dekat my own small institute, let alone dekat Malaysia ataupun dekat UKM. I'm not even the best dekat institute saya. So tapi bagi saya salah satu tujuan saya mengadakan ataupun saya memberikan sedikit pencerahan lah pada hari ini ataupun perkongsian pada hari ini. Sebenarnya saya tertarik dengan satu klausa ni ataupun satu frasa ni yang saya belajar daripada Prof. Sarani lah. Prof. Sarani pernah ada buat satu webinar. Smart people learn from their mistake, the wise people ataupun the sharp ones learn from others' mistake. Jadi sebenarnya saya mengharapkan ada beberapa mistake yang mungkin saya akan beri tahu nanti kepada anda semua, ianya boleh menjadi panduan ataupun boleh menjadi satu bentuk pengajaran lah kepada semua supaya at least kita tahulah apa yang kita nak buat insya-Allah dalam menuju karier kita sebagai seorang saintis. Juga saya ingin insya-Allah lah saya akan menggunakan bahasa Melayu dalam secara majoritinya, tapi sekiranya kalau saya terpaksa guna bahasa Inggeris tu memang tak boleh nak alih bahasa dengan cepat tu, saya mohon maaf. Saya cubalah yang terbaik. Dan satu perkara lagi dalam apabila kita membicarakan mengenai saintis muda, setiap kali saya bila awal-awal dulu bila saya masuk ke Universiti 2013, Prof. Normah waktu time tu adalah pengarah Embiosis. Dia Prof memang tanya saya, what you want to be known for? Bila you nak buat research ni, what you want to be known for? Waktu time tu saya umur dalam 27, 28 tahun tu. Saya of course saya memang lepas PhD tu memang tak ada hala tujuan lagi lah nak buat research daripada yang sebelum ni saya buat dengan waktu PhD, macam you tak nak bersaing dengan you punya supervisor. Kemudian kita pun tak tahu direction di Malaysia macam mana, dan saya memang agak meraba-raba lah juga. So it's very vague kind of answer yang I can give to her lah, to Prof. Jadi ada beberapa perkara yang saya telah buat selepas itu yang insya-Allah yang akan memberikan sedikit pedoman ataupun sedikit pengajaran lah kepada semua dan kepada saya sendiri lah. Baik. Okey. Jadi sedikit sebanyak berkenaan dengan definisi penyelidik muda. Sebenarnya bila kita bercakap berkenaan dengan penyelidik muda, banyak orang tak faham apa itu penyelidik muda. Of course lah, gelaran alternatif dia ada early career or early stage researchers, ada emerging scientist, junior scientist, young scientist, all these different alternative names are there for young researchers. Tapi banyak kita yang tak faham apa sebenarnya penyelidik muda tu. It can be either umur biologi, it can be based on umur biologi, it can be based on umur akademik ataupun jawatan akademik. Of course, umur biologi ni 40, 35 ke berapa tahun ke bawah. Umur akademik ni berapa tahun selepas PhD. Jawatan akademik sama ada di S51, 54 dan sebagainya lah. Jadi banyak definisi out there. Tapi one of the best definisi, and I would say yang digunakan majority lah, nanti saya akan tunjukkan sedikit perbandingan. Yang one of the best definition I would say is coming from Young Scientist Network Academy Science Malaysia, YSN ASM, yang menggunakan pakai 40 tahun dan ke bawah sebagai salah satu kriteria untuk menunjukkan sama ada penyelidik itu penyelidik yang penyelidik yang muda ataupun yang telah senior, dan mestilah memegang PhD. So ini antara yang digunakan oleh YSN-ASM yang merupakan mereka sebenarnya based on satu kajian yang telah dibuat oleh Global Young Academy. So ini akademi yang international lah untuk yang saintis, yang mereka buat kajian dan memang mereka pun
mengguna pakai kriteria tersebut, maksudnya mengguna pakai umur biologi, umur kita sebagai petanda yang saintis ataupun tidak. Dan salah satu lagi definisi yang saya suka guna ialah daripada URX, yang mana dia tak kategorikan sebagai umur, apa-apa umur lah, umur biologi ke akademik ke ataupun jawatan. Dia kategorikan based on stages. So the first stage researcher tu R1 tu ialah PhD student. And PhD student of course is under supervision. R2 ni recognized researcher. Dia PhD holders and then dia focus on narrow research. R3 established researchers, dia local reputation but currently establishing industrial dengan community linkages. Dan R4 leading researcher, international, dia ada international reputation dan currently dia buat breakthrough research. So ada R1, R2, R3, R4. Jadi bagi saya untuk penyelidik muda ni kebanyakannya R1 dengan R2 lah. R3 ni mungkin dah level yang ke atas lagi. So yang ni antara definisi yang lebih umum dan saya rasa memang nampak jelas lah kat mana kita, dan mungkin kita boleh tanyalah kepada diri sendiri kat mana kita sebenarnya sekarang ni, antara R1, R2, R3 ataupun R4. Jadi sebentar tadi saya maklumkan berkenaan dengan umur biologi ya. Sebenarnya kebanyakan anugerah geran kepada penyelidik muda banyak menggunakan had umur kriteria tahun biologi, umur biologi. Kalau kita lihat anugerah Bintara ni, ahli akademik harapan ni daripada UKM menggunakan tahun 40 tahun dan ke bawah. Beberapa international awards macam Comstat, APAC, CRP, MTSF, semua ni menggunakan 40 tahun dan ke bawah. Kemudian kita ada juga yang menggunakan lagi bawah daripada 40 tahun, 35 tahun tapi tak banyak. UNESCO, Man and Biosphere, Young Scientist Award, HLAF, Science and Technology Grants. Ini menggunakan umur 35 tahun. Kemudian kita ada L'Oreal UNESCO ni 45 tahun ni hanya women saja lah, women saja yang boleh apply. And then Outstanding Woman and Young Woman in Science and Technology, Venus International Woman Award, also a woman 24 years and above. So dia pelik sikit yang dua anugerah ni. Kemudian kita ada IFS, International Foundation for Science Grant. Ini menggunakan umur akademik. So dalam 5 tahun selepas PhD, GGPF sendiri ataupun geran yang diberikan diberikan oleh UKM kepada penyelidik muda pun menggunakan tahun selepas PhD dalam tempoh 3 tahun. Dan lain-lain ni macam ada award daripada jurnal-jurnal tu ada menggunakan 40 tahun dan ke bawah, dalam 8 dan mesti dalam 8 tahun selepas PhD. Jadi banyaklah kriterianya. Sebenarnya ada banyak lagi awards macam ada Ranjit Bangwan Singh Research Grant. Saya rasa salah seorang UKM Dr. Saiful dari UNDI pun pernah menang anugerah tersebut, pun ada kriteria 40 tahun tersebut lah untuk memohon. Jadi ada banyak grant dan kebanyakan grant ni memang menggunakan umur biologi. That's why saya rasa umur biologi itulah yang definisi antara yang paling banyak digunakan dan mungkin yang paling tepat lah. Sebenarnya di Malaysia ni ada 3 anugerah yang paling besar. Tiga anugerah yang paling besar. Jadi nama dia Anugerah Saintis Muda Negara, Merdeka Award for International Attachment atau MAGIA, and lastly the Anugerah Ahli Akademik Harapan daripada Anugerah Akademik Negara. Kalau kita lihat Anugerah Saintis Muda Negara daripada MOSTI, daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Merdeka Awards daripada Petronas, dan Anugerah Akademik Negara ni daripada Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Kalau kita lihat semua anugerah ni, dia ada umur biologi yang digunakan untuk mengkategorikan sebagai penyelidik muda. Untuk ASMN mesti 35 tahun dan ke bawah. Sebenarnya ni anugerah yang saya dapat lah. Dan Merdeka Award 22 dengan 35 ni baru-baru ni saya rasa Dr. Adilika lah dalam astrofizik pun dapat juga untuk Merdeka Awards ni. Jadi tahniah. Kemudian Anugerah Ahli Akademik Harapan ni 40 tahun dan ke bawah. Dan ketiga-tiga ni antara yang paling berprestij lah di Malaysia. Kalau kita lihat sedikit requirement mereka, tahun mula berbeza-beza daripada ketiga-tiga ni. Tahun mula untuk ASMN 1985 tahunan. Sebenarnya bila ASMN ni dia dah mula lama. Jadi pemenang ni memang ramai.
So antara pemenang dia, tak silap saya Prof. Datuk Roslan, mantan editor Sains Nasional dan penerbit UKM, pernah menang pada tahun 99. Kemudian Prof. Datuk Asma Ismail, Presiden ASM, Akademi Sains Malaysia pun pernah menang pada 1991. So ramailah notable saintis yang pernah menang awards ni. Saya belum notable lagi. saya belum notable. Tapi ramailah yang telah memenangi anugerah ni. Kemudian kita ada Merdeka Award Attachment yang lebih kurang dia diperkenalkan much later 2007 dan hanya ditawarkan 2 tahun sekali. Dia setiap 1 tahun tu dia ada Merdeka Award yang lain. So tahun ni dia Merdeka Award for International Attachment. Dan Anugerah Akademi Harapan pada tahun 2006 tahunan lah, hanya tahunan sahaja yang maksudnya Anugerah Ahli Akademi Harapan ni memang tahunan, tapi dia very challenging, very stringent, memang dia punya requirement very high. Kalau lihat sepanjang 2006 sampai 2022 hanya ada 6 orang pemenang, 5 atau 6 orang sahaja pemenang daripada untuk Anugerah Ahli Akademi Harapan. Jadi memang mereka betul-betul ada high expectation kepada pemenang ni. Dan sebenarnya kalau nak tengok dia punya expectation dia, ada seorang pemenang tu nama dia Dr. Juan dari UM. H-index dia sekarang ni 45 dengan citation lebih kurang dekat 8,000 lebih lah. So waktu dia dapat tu 2018. Jadi 40 H-index ni. Tinggi, memang betul-betul tinggi dia set untuk dapatkan Anugerah Ahli Akademi Harapan ni. Jadi kalau dari segi tema, kalau kita compare dari segi tema, sebenarnya saya nak buat perbandingan supaya at least kita boleh faham setiap anugerah ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk Anugerah Saintis Muda Negara, kita ada 2 kategori, sains fizikal dengan sains hayat. So yang saya dapat tu sains hayat. Sains fizikal tu ada orang lain dekat USM. So sebenarnya kalau nak cakap even Anugerah Saintis Muda Negara, bagi saya yang sains fizikal, maksudnya kita ada 2 pemenang lah di situ. Kita ada 2 pemenang di Anugerah Saintis Muda Negara. Kemudian Merdeka Award, of course dia ada tema-tema dia. Yang menang tahun ni ada Technology for Better Society, Human Health and Wellbeing, and For the Love of Animal. Dan Anugerah Ahli Akademi Harapan ni dia lebih menyeluruh. Dari segi dia menilai dari segi kejayaan akademik lah, pengajaran, penyelidikan, penjanaan dan kepimpinan. Dan kalau kita lihat, saya berikan sedikit tip lah. Antara tip untuk menangi anugerah saintis muda negara ni, sebenarnya bila dia interview kami tu, dia lebih suka nak tengok IP, dia suka tengok produk, dia suka tengok pengkomersilan. So kalau adanya IP, adanya produk, memang ada high chance lah untuk menang anugerah saintis muda negara. Sebab mostly ni memang sekarang ni, saya rasa mungkinlah baru-baru ni lah, mungkin mereka lebih ke arah produk, lebih ke arah pengkomersialan. That's why mereka memang menekankan penghasilan produk tersebut lah. Kemudian untuk Merdeka Award saya lihat dia lebih kepada banyak projek yang terobosan, projek breakthrough. Dia ada big why, dia ada manfaat kepada negara, dan kemudiannya collaborator yang kita nak pergi untuk attachment tu mesti berpengaruh. Dia tak boleh yang universiti yang tak terkenal, dia mesti yang terkenal, Harvard ke, Cambridge ke, NASA ke, yang betul-betul terkenal. Orang yang kalau orang mention memang tahu. Yang tu antara tip yang kalau nak mohon Merdeka Award ni. Kemudian Anugerah Ahli Akademi Harapan ni memang terbaik dari segi semua aspek lah. Saya tak tahulah. Dan bagi saya memang nak menang ni it's not something yang that easy lah. Dan hadiah anugerah ni yang paling best lah. Ganjaran tunai, of course menang Anugerah Saintis Muda Negara, ganjaran tunai dia RM10,000. Dan kemudian mostly ni dia boleh buat surprise kat saya. So waktu dia call tu, dia menang, dia cakap okay lah, you dapat RM10,000 kan, dia akan wire transfer and everything. Tapi dia tak pernah bagi tahu pasal geran penyelidikan RM500,000 ni. So tak apalah, saya okay je lah kan. Saya pun tak mengharapkan apa-apalah. Saya pun alhamdulillah lah, that's okay lah kan. Tapi bila keluar dekat Esro tu, waktu pengumuman tu, memang tiba-tiba keluar geran penyelidikan RM500,000. So alhamdulillah lah, satu lagi rezeki yang Allah berikan. Dan saya mengucapkan terima kasih lah kepada pihak MOSTI. Dan geran RM500,000 tu lah yang saya
dapat sebelum ni untuk Grant Tech 1. Cumanya waktu walaupun ianya adalah part of hadiah anugerah, memang mesti memang clear. Dia cakap kalau you mesti go through all the apa orang panggil penilaian semua supaya proposal tu betul-betul bagus. Dan mesti ada penilai, mesti ada reviewer untuk proposal tu. Melalui semua peringkat-peringkat penilaian, barulah dianugerahkan RM500,000 geran penyelidikan tersebut. So nak dapat dia pun walaupun nampak macam hadiah anugerah, tapi nak dapat pun pening kepala. Memang pening. Dia macam-macam lah sebab tab 1 waktu time masa tu dia baru diperkenalkan. Saya terpaksa ubah projek saya sampai 2-3 kali disebabkan tak jelas guideline dia semua tu, dan kadang-kadang saya pun baca sekaligus dan saya terus bersemangat nak buat kan. Banyak benda yang saya terlepas pandang, dan saya rasa tempoh hari kita dah go through lah, ada satu webinar yang telah diadakan. Jadi pentinglah untuk kita betul-betul buat dari segi ataupun baca garis panduan mana-mana geran pun. Kemudian dari segi Maja ataupun Merdeka Award ni lebih kepada geran sangkutan luar negara. Tapi yang menarik ni kuantum ataupun dia punya nilai dia tak tahu. Dia berikan scholarship ataupun dia berikan funding, tapi dia tak pernah bagi tahu reveal berapa banyak yang diberikan. So it's up to us nak letak berapa. So ada yang pernah pergi Switzerland, of course Switzerland cost dia tinggi kan, everything. Kemudian ada yang pergi Cambridge, macam-macam tempat. Tapi dia tak pernah reveal berapa banyak mereka dapat. So nak tahu kena PM tepi lah yang pemenang Merdeka Award ni. Dan anugerah ahli akademik harapan ni antara yang paling mewah lah RM50,000. Itu paling mewah. RM50,000 hadiah kemenangan untuk anugerah ahli akademik harapan. Tapi sebenarnya walaupun saya dah terangkan banyak anugerah ni, saya sebenarnya ada sedikit disclaimer ataupun ada sedikit apa orang panggil lah side notes lah tapi nanti insyaAllah saya akan bentangkan sedikit lagi dalam poin-poin saya seterusnya. Okay, kita teruskan. Alright. So untuk penyelidik muda di UKM, so saya cuba ambil lah sedikit data daripada KRIM untuk kita lihat lah berapa banyak sebenarnya penyelidik muda di UKM. Saya tak pasti, mungkin kalau anda daripada universiti lain mungkin ada proportion yang berbeza sikit, tapi saya rasa lebih kurang lah percentage ni. So kalau kita lihat umur 40 tahun, jumlah staf akademik aktif di UKM yang dikira oleh MyRA ialah 1,763 orang. So 416 iaitu 23.6% adalah 40 tahun ke bawah. 39 dan ke bawah lah. Dan 40-50 paling besar 42%. Kemudian yang more than 50 ni lebih kurang 33%. So kalau kita lihat, siapa tahu, of course ini payah sikit lah online lah. Tapi soalan saya siapa tahu umur yang paling muda di UKM sekarang, ahli akademik yang paling muda? Saya tak rasa ada orang akan jawab. So saya akan jawab 28 tahun. So 28 tahun orang penyelidik yang paling muda di UKM yang dikira dalam MyRA. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi pecahan dari segi grade jawatan, quite interestingly kalau pensyarah kanan ni DS 45 atau DS DU DUF DUG 45 51 53. Kalau kita lihat dia lebih kurang 50% of our academic staff adalah dalam grade jawatan tersebut. Kemudian 30% adalah Prof Mandia yang 54-56. Kemudian Profesor VK dan ke atas 18%. Jadi kita nampaklah pecahan yang paling besarnya adalah pensyarah kanan. Okay, itu sedikit statistik lah penyelidik muda di UKM. Kemudian some statistik juga daripada KRIM. Saya terima kasih jugalah kepada Puan Aida dan Puan Safura sebab banyak bantu saya. Ini statistik untuk GGPM daripada 2011 dengan 2019, berapa projek yang tamat dan tamat tempoh. So tamat ni memang tamat habis lah. Tamat tempoh ni dia masih menunggu laporan akhir dan macam-macam lah KPI yang tak siap lagi. Kalau kita lihat dari segi jumlahnya, 869 projek GGPM telah diberikan yang berjumlah lebih kurang 29 juta. Dan basically yang menariknya ialah dia sampai 2019 saja sebab 2020 dengan 2021 projek baru start, jadi tak ada yang tamat lagi.
Yang menariknya saya lihat indeks jurnal yang diterbitkan ialah lebih kurang 1387 walaupun jumlah yang diberikan, bilangan projek yang diberikan hanya 869, tapi kita berjaya mendapatkan artikel lebih daripada jumlah tu. Maksudnya satu projek boleh menghasilkan lebih daripada satu artikel. Jadi impresif lah, impresif. Dan kalau kita lihat non-index journal 534, buku 100, bab dalam buku 200 lebih. Jadi sebenarnya bagi saya, walaupun dalam tempoh 3 tahun PhD, selepas PhD, penyelidik muda di UKM, Alhamdulillah lah, saya lihat memang betul-betul produktif. Betul-betul produktif. Dapat menghasilkan paper yang banyak dan membantu kepada Maira lah, bantu kepada Maira. Jadi kalau anda penyelidik muda boleh PM dia back. Tahniah. Alright. Terima kasih. Alright. Jadi saya terus kepada 10 tip membina kerjaya sebagai penyelidik muda. Ini 10 tip saya yang saya rasa saya tak banyak, bagi saya tip ni sebenarnya tip yang saya gunakan personally lah, tapi saya cuba berikan kepada anda semua. Mungkin ada sedikit yang boleh diambil pengajaran ataupun diambil pedoman lah insya-Allah. Okey, baik. Tip pertama adalah memahami fasa pembinaan karier. Jadi kalau saya lihat, kalau kat online ni ada satu tool tu, nama dia Career Development e-tool, Eurassess. Jadi Eurassess ni dia European organisation yang mana mereka memberikan latihan, memberikan panduan kepada penyelidik bagaimana nak mendapatkan karier di Eropah. Jadi saya tertariklah mereka buat e-tool ni. Dalam e-tool ni ada step 1, step 2, 3 and 4. Step 1 ni self-assessment. Dia adalah tool-tool yang dia buat. Kemudian ada exploration, and then dia ada focusing on the skills development and everything, and lastly action plan. So menariklah tapi cuma saya tak guna ni, jadi saya tak boleh nak komen. Cumanya kalau anda ada masa boleh go through dia punya website dan boleh gunakan tool ni untuk menilai karier kita lah. Yang betul-betul saya guna fahami fasa pembinaan karier ni, saya gunakan 3 fasa ni. Fasa dia penanaman, pembajaan, penuaian. Dia macam tanam pokok lah Tapi sebenarnya 3 fasa ni lah yang saya banyak based on my career lah. So far tak adalah lama sangat, 8 tahun semenjak PhD lah Jadi siapa tahu Dunning-Kruger effect? Dunning-Kruger effect ni dia ada satu paper yang dikeluarkan oleh Kruger and Dunning 1999, Unskilled and Unaware of It, How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessment. Bila saya awal-awal dulu mula dengan basically memulakan karier saya memang terbaca berkenaan dengan artikel ini dan saya ternampak figure ni. Figure ni memang quite interesting sebab kalau kita lihat kebiasaannya orang novice ni, orang yang tak tahu apa-apa ni, pada awalnya dia akan begitu confident. So kalau lihat ni y-axis ni confidence, keyakinan. Kalau x-axis ni kecekapan. Orang yang tak berapa nak cakap ni dia punya confidence dia memang terlampau tinggi. Sebab dia baru belajar tapi dia rasa macam dia orang dah paling expert dalam dunia. And then kemudian dia makin lama, bila dia dah faham topik tu makin banyak, dia dah makin rasa kurang confident dan at the bottom. And lastly, kalau dia okay lagi, dia masih continue on belajar, dia akan pergi ke tahap yang expert lah kat sini. Jadi bila saya buat 3 fasa ni, saya sebenarnya saya nak elakkan Dunning-Kruger effect ni. Sebab saya tak nak lah, bila saya belajar sikit je, saya rasa macam saya expert sangat lah. So, kalau kita lihat dia punya pecahan tu, awal-awal ni BBNU lah budak-budak baru nak up budak-budak baru nak up, so dia baru nak belajar. Kemudian yang atas ni fasa ignorant, saya paling pandai. Dia bila kita rasa baru belajar tu, kita rasa yang kita yang paling pandai, tapi once kita dah banyak lagi belajar, kita akan rasa biar betul ni. Kita start questioning ourselves. Kita tak tahu sama ada betul ke apa yang aku belajar and everything. Then kita akan melalui satu fasa despair. Tak mungkin saya dapat faham. Jadi kebanyakan orang akan give up dekat fasa ni lah. Dan kalau PhD student, dia kalau dia part ni lah dia nak give up ni. Fasa despair ni. Tapi kalau dia
persevere, kalau dia masih konsisten dengan kerja dia, dengan pembelajaran dia akan melalui satu fasa lain. Realization, dia dah mula make sense kepada apa yang dia belajar tu. Dan last sekali, yang fasa yang terakhir ialah content, yang mana dia tahu apa yang dia tahu dan dia tahu apa yang dia tak tahu. Dia dah belajar dalam bidang tersebut, dia rasa dia boleh tahu, dia boleh faham, tapi sebenarnya dia pun tahu apa yang dia belum faham lagi. So kalau anda sampai tahap tu, kiranya anda dah nearly that expert lah. So kalau nak mengelakkan kita terjerumus dekat yang fasa yang awal-awal ni, that's why saya buat yang tiga fasa tadi lah, pendalaman, pembacaan, penuraian. So nanti saya akan go through one by one fasa ni. Okay. Right, so izinkan saya menerangkan sedikit berkenaan dengan proteomik sebab tajuk saya pun proteomik kan. Jadi proteomik ni of course satu bidang, satu approach, satu kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti protein dari pelbagai organisma hidup. Jadi antara kaedah asas yang digunakan adalah 2D gel electrophoresis. Kalau anda lihat ni bentuk 2D gel yang kita buat. Setiap satu spot dekat sini, kalau kita lihat satu spot dekat sini adalah satu protein ataupun beberapa protein. So kita dapat mencerap protein tu, kita dapat pisahkan protein tu dalam kompleks sampel. Dan kita kena pasti sampel tersebut lah apa protein yang ada dalam tu. Jadi banyaklah alatan isoelectric focusing yang kita gunakan, gel electrophoresis dan sebagainya. Jadi daripada protein ni lah kita dapat tahu tindak balas biokimia. Sama ada kalau human ni ada pencernaan lah, immunity-nya lah. Kalau kat plant ni lebih kepada photosynthesis, growth and everything. Jadi dia dapat memberitahu kita keadaan fisiologi sesuatu organisma. So itulah kegunaan proteomik. Jadi pada awalnya dulu saya di Wade campus kan, belakang saya ni Wade campus. Saya dengan kawan saya ni Ismail dari Iraq. So kami dua-dua ni memang buat proteomik di dalam lab tersebut. Dan dia memang best friend saya lah, ni antara picture ataupun gambar saya di sana. Kemudian seterusnya kita akan beranjak ke mass spec. So ni spectrometry GSIM. So pada awal-awal karier saya hanya menggunakan gel electrophoresis. Apa kaedah gel electrophoresis yang mana kaedah ni dia makin lama makin obsolete. So bila saya habis PhD 2013 tu, dia dah macam dalam tempoh yang macam nak obsolete tak nak obsolete tu. So kebanyakan orang dah makin dalam area proteomik lah, dah makin berganjak ke spectrometry GSIM. Spectrometry GSIM ni ataupun mass spec based proteomik, dia lebih cepat, dia lebih tepat dan dia lebih menyenangkan kerja lah, menyenangkan kerja. Tapi ada satu problem bila saya masuk dekat Ibasis dekat UKM, isu tak ada orang yang boleh buat pada masa itulah. Pada masa tu di Ibasis memang tak ada orang boleh buat. Jadi Pronoma ataupun masa tu pengurusan Ibasis memang mengharapkan saya lah untuk betul set up proteomic approach ataupun proteomic lab dekat Ibasis. Jadi salah satu perkara yang saya buat, one of the first thing yang saya buat ialah saya belajar banyak lagi pasal mass spec. Nanti saya akan tunjukkan lagi lah beberapa perkara dalam mass spec ni, apa yang saya telah buat. Kemudian kita banyak guna software juga. Dan lastly, it will lead to biological discovery, hypothesis generation. Right, ni fasa pertama lah, fasa penanaman. Jadi one of the thing yang saya selalu buat awal-awal bila saya balik PhD tu, saya sebenarnya tak gemar sangat pergi conference. Saya tak gemar pergi persidangan. Saya just go bare minimum lah. Once a year dah cukup lah tu. Tapi yang banyak saya pergi ialah saya pergi workshop. So ni antara workshop yang pernah saya sertai lah dekat UNMC, ABI, UMBI, Monash, ada Jabatan Biokimia. Semua tempat saya terjejah sebenarnya. Saya memang masuk je sebab saya nak belajar kan. Kadang-kadang saya tanya soalan tu sebab saya nak belajar, jadi saya tanya soalan banyak. So bila saya tanya soalan banyak tu, dia kadang-kadang rimah sikit lah penceramah tu. Tapi tak apalah, saya tak kisahlah. Tapi sebenarnya bila saya tanya soalan macam tu, operator tempat yang saya hadir tu, dia kenal saya. Sebab dia nampak ni macam beria sangat dia ni. tapi mereka kenal saya. Jadi
disebabkan dia orang kenal saya tu, jadi mereka selalu refer lah. Kadang-kadang kalau ada orang nak buat sampel proteomic ke apa, mereka akan forwardkan saya lah, forwardkan email saya dan forwardkan kontak saya lah. Seterusnya juga saya pernah juga pergi ke NUS dengan Mahidol University just to learn about more about mass spec, about how to analyze the data and everything. Ni dengan Dr. Lim Chin Song di NUS, kemudian ni Dr. Jaran lah di Mahidol University. Kemudian juga selepas saya belajar-belajar tu, saya juga buat workshop. So workshop ni buat bertahun-tahun jugalah saya buat, 2015, 2018, 19, 21, dah 4 kali buat. Alhamdulillah sambutan memang menggalakkan kan bila kita buat ni. Baru-baru ni pun 2021 pun alhamdulillah kita ada buat proteomic workshop. Dan pertamanya bila kita, bagi saya lah, selepas kita join semua workshop yang dah yang kita ikuti tu, lepas tu kita buat lagi workshop untuk proteomic, sebenarnya dia membina skill kita. Dia membina lagi lebih banyak kefahaman. So bila kita mengajar orang ni, of course kita kena faham lebih banyak lah. Dan fasa pertama ni saya nak tekankan, fasa pertama ni fasa yang paling penting. Banyak orang yang disregard di fasa sebab mereka nak kejar a lot of things. Nak kejar naik pangkat lah, nak kejar apalah. Fasa satu ni antara fasa yang paling fundamental. Dia macam tiang seri lah. Kalau rumah tu macam tiang seri lah. Kalau pokok tu dia ada akar dia tu. Jadi tanpanya fasa satu ni, fasa penanaman ni, fasa yang kita dapat maklumat, dapat ilmu ni, kita tak ada strong basis untuk go to the next level. Bagi saya ini fasa yang paling penting, paling penting. Okey. Seterusnya, fasa kedua ialah fasa pembajaan. Fasa dua ni banyak soft skill. So boleh lihatlah yang ni ada research, career development, digital ni banyak-banyak skill lah saya just letak di sini daripada Eurodoc. Tapi yang pentingnya saya ingat lagi, bila sebenarnya belajar selepas PhD sebenarnya dia lebih interesting, dia lebih menarik dan lebih praktikal. Sebab waktu kita belajar waktu kelas ataupun waktu undergrad, sebenarnya saya banyak tidur dulu dalam kelas, tapi saya tak berapa suka sangatlah kelas. Jadi saya tak adalah nak ni sangat. Tapi bila masuk lab, bila praktikal tu it make sense. Dan bila saya lepas PhD tu, dia lagi menarik sebab saya belajar benda yang saya nak guna. Lain daripada belajar sebab exam. So belajar sebab nak guna ni dia lebih praktikal dan dia maksudnya dia lebih you akan guna dan kiranya dia tak membazir lah, tak membazir masa dan insyaAllah you akan gunakan lah in the future. Dan pentingnya juga transferable skill. Saya ingat lagi one of the thing yang saya buat, saya ditugaskan di MISIS ialah untuk buat sebagai pegawai promosi. So dalam pegawai promosi tu saya kena buat banyak benda. Dari segi video corporate-nya saya kena buat kena jadi macam ketua projek untuk hari terbuka. Semua ni sebenarnya dia develop the soft skill, soft skill, communication, interpersonal skills. Lepas tu yang paling saya ingat sekali ialah waktu buat video lah, waktu video corporate ni semua. Mula saya memang tak tahulah, tak erti lah nak guna all this movie maker ke apa ke yang berkaitan dengan video editing tools ni. Tapi alhamdulillah disebabkan belajar tu pada awal-awal saya memulakan career tu, sebenarnya sekarang ni baru saya tahu yang saya gunakan balik skill tu. Sebenarnya saya tak tahu lah pun saya guna tu, sebenarnya saya nak siapkan kerja saya. Tapi selepas tu saya gunakan video editing skill tu untuk banyak lagi video-video lain yang saya buat. So macam saya ingat lagi Mosting ni satu hal juga. Bila dia berikan anugerah tu, dia suruh kita buat video. Jadi buat video ni saya tak adalah, yalah buatlah video biasa-biasa, tapi tak adalah kita nak bagi video yang terlampau, yang tak prepare sangat kan. Jadi terpaksalah saya kena edit dan everything. Tapi saya gunakan baliklah soft skill yang diberikan tu ataupun yang telah belajar awal-awal tu untuk kita buat apa yang sepatutnya nanti. So itulah sedikit kegunaannya. Juga saya juga suka pergi ke ACAP. So ni memang antara akademi yang selalu berikan training kepada yang researchers kepada semua saintis lah ACAP ni. Dan antara workshop yang saya paling ingat ialah workshop Drug and Herbal Research Workshop. Dekat workshop ni saya jumpa dengan banyak
tokoh-tokoh yang saya rasa membentuk karier saya lah. Macam Prof. Datuk Ibrahim, sekarang ni dia co-researcher saya dalam salah sebuah projek, dalam projek Tech 1 tadilah. Dan banyak memberi tunjuk ajar lah kepada saya dan saya kenal dia daripada workshop ni. Prof. Jamia also dulu lecturer ataupun pengajar dalam workshop ni, sekarang ni pengarah idea, office dekat depan saya. So banyaklah yang daripada workshop saja saya sebenarnya banyak kenal orang. Sebab saya bila pergi workshop tu tak adalah saya duduk senyap je. Saya akan tanya dan saya akan buat proaktif lah. Maksudnya ke depan lah untuk bertanya soalan nak faham benda tu. Dan in fact bila kita buat ataupun kita menyertai workshop seperti ini, dia sebenarnya membina skill kita lah, membina skill kita. Dan saya banyak gunakan skill apa yang saya belajar daripada workshop-workshop ni. Dan selepas itu juga dalam masa pemanjaan ni, of course kita pergilah banyak tempat lah. Macam di Indonesia ni kita pergi buat networking. Yang ni untuk buat pergi conference and everything. Pada fasa ni lah saya pergi banyak conference lah. Dan saya banyak kenal penyelidik luar. The next thing ialah saya nak tekankan yang mana pentingnya bagi saya penyelidik muda untuk berani mencuba perkara baru. Kadang-kadang saya lihat kadang kita ni banyak tak nak cuba benda baru sebab kita takut salah. Sebenarnya that's not a right attitude lah. Sebenarnya the power of I don't know dengan I'm still young is a powerful thing. You bayangkan kalau you pergi buat something dan benda tu salah ataupun benda tu tak you salah buat. Tapi you still muda. Orang takkan salahkan you sangat sebab dia masih muda lagi kan. So sebenarnya the best time to learn, the best time to make mistake ialah pada waktu muda. Daripada waktu muda ni kalau kita gunakan masa yang baik dengan baik dan kita belajar benda baru, sebenarnya kita membina kejayaan kita ke arah a better person lah, a better scientist in the future. So something yang bagi saya something to ponder lah to us. Kemudian last sekali fasa 3, fasa penuaian. Sebenarnya fasa ni seperti kata Tony Robbins, people are rewarded in public for what they practice for years in private. A lot of things yang saya rasa sebenarnya benda yang kita sembunyikan lah, benda yang di reward lah. So tapi reward ni saya nak tekankan juga, ni seperti mana yang saya cakap tadi, walaupun saya bentangkan banyak-banyak anugerah tu, it's not your final aim. It's not our final aim. Penyelidik muda bagi saya ataupun mana-mana penyelidik pun, it's not the final aim untuk dapatkan award. Sebab award ni is a bonus. Kalau award dapat, kalau tak dapat, nothing wrong. Yang pentingnya kita buat kerja kita. Yang penting kita menjadi saintis yang baik. So it's not, fasa penuaian ni saya just buat ni sebab bagi saya yang fasa 3 ni saya memang ada yang saya apply, ada yang saya tak apply. Tapi reason for applying any awards must be bigger than personal gains, personal personal interest lah. Ianya mesti lebih besar daripada kita sendiri. One of the reason actually I apply for the Anugerah Saintis Muda Negara ialah disebabkan saya sebenarnya nak bagi markah kepada markah Maira kepada UKM. So that's why saya apply je, mana tahu kalau dapat alhamdulillah lah, UKM pun akan dapat markah. Tapi it never cross my mind to actually want to get it. For personal reason, for nak famous ke, nak jadi apa ke. In fact, bila saya dapat tu, saya sebenarnya tak beritahu orang lain kecuali pengarah saya je. Waktu Prof. Betty lah. So saya beritahu pengarah saya je lah. Dan sebenarnya saya memang tak nak orang tahu pun sebenarnya. In fact, that's why bila bila saya dapat anugerah tu, saya sebenarnya memang kalau boleh memang saya tak nak wawarkan lah. Saya tak akan letak lah saya punya biodata dan semuanya. Tapi adalah dalam CV saya penulisan, maksudnya untuk CV tu okey lah. Tak ada masalah lah. Sebab bagi saya bukannya saya nak kejar yang nak jadi famous tu ataupun nak jadi nak ke hadapan sangat, tapi lebih kepada untuk membantu universiti lah. That's why saya apply itu. Dan yang pentingnya, tapi fasa 3 ni walaupun saya cakap jangan tengok sangat, tapi sebenarnya fasa 3 ni penting.
dalam banyak kita ni sebenarnya boleh dikategorikan kepada tiga kategori ya. Pasal ada saintis yang saya lihat dia banyak sangat buat fasa satu, maksudnya dia fundamental. The problem dengan attitude ataupun dengan approach macam ni ialah kita tak nampak progress. Dia tak boleh nak pergi ke mana-mana. Dia ada satu tempat je. Itu kategori pertama. Ada orang kategori dua, saintis yang kategori dua, dia lebih kepada nak tuai je. As long as saya dapat anugerah, saya nak anugerah. Tapi kalau tak dapat dia akan down, dia akan cepat down. Dan pun it's not a very good idea lah. It's not a very good idea ataupun a good approach untuk pergi ke penuaian saja. It's good untuk dapat award tapi it's not your final aim. It's not your final aim. Your final aim must be bigger than yourself. Must be bigger than yourself. It's not your for personal gain. And then of course yang ketiganya yang buat all these things lah daripada fasa 1, 2 dan 3. Dan biasanya kalau sesiapa yang buat fasa 1, 2, 3, kalau saya lihat biasanya saya akan nampaklah pattern tu. Fasa 1, 2, 3 siapa yang buat ni biasanya dia akan nampak lebih konsisten lah sikit. Dia tak akan naik tiba-tiba lepas tu dia turun. Dia akan lebih konsisten dan dia akan insyaAllah dia akan lebih ni lah menjadilah insyaAllah. Dan satu benda lah bila kita dapat award ni, saya pernah dapat message lah daripada rakan saya lah. Dan dia cakap, saya tak boleh kejar you lah. Saya tak boleh kejar you lah. Saya cakap jangan compare. Jangan banding. Sebab saya bagus dalam bidang saya. You bagus dalam bidang you. Of course saya kalau you tanya saya dalam bidang you, saya tak tahu apa pun dalam bidang you ni. So jangan compare. Kalau you nak compare, kalau kita nak bandingkan kita dengan orang lain, jangan bandingkan benda-benda yang tak boleh nak ubah. Itu prinsip saya lah. Kalau nak compare, jangan compare benda yang tak boleh nak ubah. Compare benda yang boleh ubah. Kalau kita compare macam intelligence, kepandaian ataupun benda-benda yang tak boleh nak ubah, kita tak akan maju. Kalau kita compare benda-benda yang boleh ubah, macam say for example lah, usaha kita ataupun yang kita punya, effort kita, of course kita boleh bandingkan dengan orang lain dan kita akan cuba ke arah nak mencapai apa yang orang tu cuba capai. So itulah bagi saya, kalau satu nasihatnya ialah kalau nak bandingkan benda yang boleh diubah. Okay. Tip baru tip nombor 1. Saya tak tahu dah berapa lama saya nak ni, apa dah. Tapi nanti Prof kalau saya terlambat sangat, dah terlampau sangat tu, dia naik share sangat tu, boleh hentikan saya. Okay. Baik, tip nombor 2 saya ialah bermula dengan kenapa. So one of the best book yang saya baca ialah Start with Why, Simon Sinek. So Simon Sinek ni dia buat satu buku Start with Why. Dalam buku ni dia ceritakan ada satu sebuah cerita lah. So semua kenal kan Orville dan Wilbur Wright. So these Wright brothers. Tapi tak ada orang pun kenal yang Samuel Pierpont Langley ni. Nak beritahu, waktu zaman Wright brothers ni, zaman ni waktu time ni 1900 something, mereka belum ada aeroplane. So the best or the next challenge at that point in time ialah untuk buat sebuah aeroplane. Jadi semua banyak tempat lah yang memang aim nak buat aeroplane. Tapi Wright brothers berjaya, but not the others, including Langley, Samuel Pierpont Langley. Jadi nak dijadikan cerita, Samuel Pierpont Langley ni dia sebenarnya seorang astronomer. So dia juga professor of mathematics dekat one of the US Academy. Dia juga assistant prof di Harvard dan dia mempunyai kabel yang besar. So memang orang memang look up to him lah. Memang kira ni memang top researcher lah pada masa tu. Dan dia diberikan grant sebanyak USD $50,000 untuk cuba selesaikan masalah nak buat aeroplane ni. Nak cuba selesaikan masalah nak buat aeroplane. And then what happens that Samuel Pierpont Langley ni dia panggil the best minds. Dia panggil test pilots dari seorang mechanical engineer, dia panggil car developer yang mahir dalam mechanical semua, dia panggil. Tapi dia tak berjaya nak buat aeroplane sebagus ataupun yang mencapai tahap Wright brothers. So soalan dia kenapa? One of the thing bila kita baca buku ni ialah dia ada perbezaan dari segi kenapa mereka memulakan projek.
So Profesor Langley ni sebenarnya bila dia mulakan projek dengan aim dia ialah aim yang bukan betul. Maksudnya niat dia pun dah tak betul dah. Wright Brothers ni dia punya intention dia ialah dia nak menyelesaikan masalah. Masa tu masalah dia balance dengan flight. Nak dapatkan lift off, benda yang besar, lift off the ground lah. Dan dia orang fail multiple times. Wright Brothers ni fail multiple times tapi they never give up. But and interestingly yang dalam Wright Brothers team memang tak ada orang pun ada higher degrees. Unlike Samuel Langley ni banyaklah dia punya ahli-ahlinya memang top of the cream lah di US. Tapi tak berjaya. Disebabkan Samuel Langley waktu dia buat ni dia lebih nak famous. Dia in fact bila dia buat tu sebab pemberita ni macam New York Times ke apa dia nak capture the moment apa aeroplane tu naik ke atas kan. Dan memang selalu diikuti oleh media. Jadi dalam biografi Wright Brothers ni diceritakanlah pasal Samuel Langley yang mana a few days after Wright Brothers berjaya dapatkan the lift off and everything dan tiba-tiba jadi terkenal tu, Langley drop the project. Dia tak nak buat dah. So dia menunjukkan bahawa dia just nak kejar the famous. Sedangkan kalau Langley ni kalau dia fikir waktu Wright Brothers buat tu, dia punya lift off tu tak adalah lama. Dia lebih kurang 59 saat saja lift off dia tu. 59 saat 120 kaki. So dia tak tinggi, lebih kurang 30 meter saja, 30 lebih meter saja. Dan kalaulah Langley ni dia fikir panjang lagi, dia cakap okey tak apa, dia dah selesaikan problem. Might as well saya continue on dan buat benda yang lebih baik. Tapi dia tak fikir macam tu, dia just buang je. Sebab ini buku tu cerita lah, sebab dia just nak kejar famous saja. Sedangkan Wright Brothers dia ada the right mentality. Dia nak selesaikan masalah dan dia start dengan why. Dia tahu apa masalah dia dan dia nak selesaikan why. Dia ada big why dia lah. Dan ni antara creation Wright Brothers, you boleh nampak lah dia punya glider awal dia buat glider. Kemudian dia letakkan engine. So dia improve lah dia punya design tu bit by bit. Jadi ni okay, alright. Okay, one thing about bermula dengan kenapa, saya rasa semua ingat kot iPod. Semua ingat iPod yang dikeluarkan oleh Apple. Sebenarnya bermula dengan kenapa ni dia bagus kalau kita faham terutamanya dari segi bisnes lah. Bila iPod keluarkan Apple, dia waktu dia promote 1000 songs in our pocket. Sedangkan iPod ni bukanlah teknologi yang pertama yang buat MP3. Sebenarnya ada lagi syarikat-syarikat lain macam Creative Technology ni, syarikat daripada Singapura yang buat music player, nama dia Zen. Tapi orang tak kenal sebab cara dia marketing dia ialah dia market dia 5 GB MP3 player. Sedangkan cara Apple marketing ialah 1000 songs in our pocket. Dia menunjukkan bahawa dia ada kegunaan, dia ada why dia, kenapa dia buat sesuatu perkara tu rather than just what. So ada banyak orang bila kita buat marketing dia banyak what. So dan Apple ni kalau kita cerita memang best lah dari segi kenapa Apple diwujudkan, Steve Jobs and everything dia best lah tapi bukan it's not the time lah right now. Cumanya kita sebagai saintis sebenarnya perlu faham dia Pastor's Quadrant. Pastor's Quadrant ni antara buku yang digunakan ataupun antara buku yang dah lama dah ni tak tahu 1980 something. Tapi dalam buku ni dia ada gariskan ada 4 quadrant bila kita buat research. Kalau kita lihat di y-axis ni quest for fundamental understanding daripada low sehingga high dan consideration of use ni application lah low to high. Dan banyak orang yang kalau kita lihat saya just explain sikit-sikit ada certain type of scientist yang lebih kepada pure basic research. Dia panggil Bohr's quadrant. So Bohr ni banyak buat atomic structure lah, proton, neutron and so on. So dia banyak atomic structure tapi dia kurang sikit dari segi consideration of use. And then kita ada Edison quadrant. Edison ni lebih kepada applied research, applied research yang mana kita pun semua tahulah dia buat apa 1000 attempts of light bulbs then yang paling last kali dia dapat. So dia tak fikir sangat pasal sains tu tapi dia lebih kepada nak
test and cuba and nak menjadikan sesuatu invention tu lah. Dia tak minat sangat pasal sains dia. Dia lebih kepada apply. Tapi ada juga satu quadrant yang high on both sides. So dia dipanggil Pastor's quadrant. So dia use inspired basic research. So use inspired basic research ni dia ada both fundamental understanding as well as consideration of use application. Dan Pastor's ni dia, of course lah, kita pun tahulah dia satu tokoh dalam bidang microbiology. Dia pun ada dari segi vaksin pun dia ada pernah buat. Dan saya rasa banyak produk-produk kita macam susu semua tu pun mungkin ada penggunaan teknologi yang dibuat oleh Pasteur lah. So menunjukkan bahawa a very strong person lah there. Cumanya kadang-kadang saya lihat agak menyedihkan juga. Kadang-kadang kita saintis muda lah macam saya sendiri pun, kita banyak suka pergi yang low sebab senang nak publish, senang nak dapat produk ataupun dia benda yang low fundamental dan low consideration of use. Bagi saya, kalau anda rasa anda memang ataupun kita ada dalam kuadran ni, saya rasa kita kena betul-betul tengok adakah research kita ni menjurus kepada apa sebenarnya. Dan kalau kita ada dalam ni, sebenarnya janganlah, seboleh mungkin janganlah, sebab dia memang untuk terutamanya lah nanti long term career, dia akan masalah lah nanti ya. Jadi okay, so saya teruskan. Bermula dengan kenapa ni juga, sebenarnya pada awal permulaan career tu, saya banyak buat pengolahan idea projek lah. So basically saya dah faham tadi ada quadrant tu. Saya tahu apa yang saya nak, dan saya nak high usage dan saya nak high fundamental juga. Saya nak cuba target dua-dua lah kalau boleh. Tamak sikit lah, tapi nak dua-dua juga. Jadi saya buat kajian kepustakaan yang menyeluruh lah. So antara yang saya buat tu adalah buku yang kita keluarkan. Ini saya dan rakan-rakan saya di Embiosis. Dan sebenarnya bila kita cakap pasal kajian kepustakaan ataupun skill ni, saya always imagining it's not about just the skill. Skill ni of course people will know you, tapi dia lebih kepada intangible. Tapi apa benda yang kita nak buat? So benda yang kita nak buat tu lebih subject based, lebih tangible. So ni lebih kepada minat. So bila saya saya selidik dan saya pedalam ni, saya nak buat something yang ada kaitan dengan Malaysia. Ada kaitan dengan Malaysia dan ada kaitan dan ada application. So of course salah satu benda yang saya tertarik ialah buah manggis. So buah manggis ni pun saya adalah buat beberapa review paper berkaitan dengan manggis ni, dan kita nampaklah ada tempat, ada something yang belum buat lagi tu. Itulah loophole yang saya propose dalam grant teks 1 saya. But having said that, kalau anda penyelidik muda, pentingnya anda ada dua perkara ni, skill dengan minat. Skill ni of course macam tadi saya banyak pada proteomik, tapi saya juga ada minat saya dalam manggis tersebut. Dan saya memang fokuskan kepada dua ni lah, sebab saya tahu memang ada fundamental dan dia ada application dua-dua. That's how I position lah in the early beginning of the career. Kemudian bermula dengan kenapa ni juga, dia ada reason akademik dan reason peribadi. Of course saya rasa semua orang ada reason peribadi masing-masing. Dan bagi saya reason peribadi saya, of course saya banyak buat saya banyak reason saya sebenarnya mak saya sebenarnya. So bila sebenarnya my father left me early lah, probably around 16 years old lah, 16 years old. Jadi mak saya banyak bagi bantuan lah kepada saya. Jadi banyak perkara tu saya buat sebab mak saya lah. Tapi disebabkan itulah dia ada semangat lah untuk buat go to the extra mile. Go to the extra mile yang saya rasa banyak membantu saya lah. Dan setiap kali bila ada pujian ke apa kan, alhamdulillah lah. Saya akan cakap dalam hati saya, alhamdulillah.
Tapi saya banyak kreditkan kepada mak saya lah sebab dia banyak ajar saya lah. Alright. Okay, tip ketiga. So baru baru masuk tip ketiga. Saya harap sempat. Oh dah pukul 4 dah. Saya minta maaf. Dr. Aizat, boleh saya celah sekejap? Baik. Kita bagi Dr. Aizat sampai 4 suku. Alright. Okay, Ah. saya akan wrap up. Prof. Okay, baik. Sebab Seterusnya, semua terpaksa potong pula. tak apa Prof. Saya harap dapat kongsilah semua tips 15 tips tu ya. 10 Prof. 10? Okey. Okay, boleh. InsyaAllah, sempat. Jadi yang tip-tip yang seterusnya ni agak saya go through secepat yang mungkin. Tip nombor 3, membentuk jaringan dalam dan luar. So siapa tahu ni gambar apa? Ni sebenarnya survey conference tahun 1927. Kalau tahu dalam conference ni ada 17 Nobel Prize winners. Dia antara conference yang paling pandai sekali orang panggil. The most intelligent conference. Dan dalam conference ni boleh tengoklah ada Einstein, ada Marie Curie, ada Bragg, Bohr dan lain-lain lah. Ni semua big figures lah. In fact, sebenarnya ada orang buat joke, dia orang buat conference ni semata-mata nak buat textbook fizik kita. dia orang ni semua the big minds dalam bidang fizik. So pentingnya jaringan daripada jaringan lah kita dapat banyak perkara. Okay, sekejap. Sorry Okay. Dan in fact Nobel Prize pun banyak yang gunakan yang sebenarnya buat adalah networking. So ni antara contohnya lah Emmanuel Charpentier dengan Doudna dalam gene editing. Kemudian kita ada graphene pun ni tag team student dia postdoc lah Solev ni postdoc pada game. Dan mereka mempunyai a very good story lah. Kalau you baca dia punya biodata macam mana dia orang buat graphene ni guna tape je. Very interesting story. So anyway, kita ada juga tag team Watson and Crick. So of course Rosalind Franklin pun membantu juga. Dan bagi saya benda ni very important. Sebagai penyelidik muda, networking is very important. Dan pentingnya berkawan dengan saintis-saintis yang lain lah Dan itulah yang saya lakukan untuk proteomik. Saya cuba kawan dengan banyak orang. So saya dapatlah dalam this all 6 areas. So of course saya dalam Manggis dan saya juga ada collaboration dengan UM, dengan Mardi, lepas tu dengan FST, dengan Dr. Nabiha, semua pun ada. Kemudian ini antara projek yang bagi saya yang paling menjadilah. Saya dengan Dr. Mahanim, Dr. Mahanim sebenarnya banyak mengajar saya. Walaupun kami dalam dua entiti yang berbeza ataupun PTJ yang berbeza, Dr. Mahanim tak pernah lokek lah. Dia memang akan sentiasa bawa saya ke mana-mana saja, ke semua tempat dan macam persidangan ke ataupun macam pencipta semua tu sebenarnya banyak kebanyakan anugerah ataupun awards yang saya dapat untuk invention sebenarnya dapat datang daripada Dr. Mahanim sebenarnya. Dan sebenarnya saya pun banyak terutama budi kepada Dr. Mahanim. Dan daripada projek tu juga datangnya ataupun masuknya Dr. Murni dengan Prof Ibrahim yang membantu saya lah dalam projek saya sekarang. Kemudian projek ni dengan UPM ada, dengan UPM ni banyak dalam veterinary dengan halal, dan health and aging ada dengan HUKM. Pun ini sebabkan mereka kenal saya sebab saya pergi bengkel dia orang, tak malu memang pergi masuk je. Memang masuk saja. Dan of course lah, you tanyalah dulu sama dia boleh masuk ke tak, jangan main masuk saja kan. Kemudian ada juga microbiology dengan stem cell pun gunakan proteomik dan saya bantu mereka. Dan uniknya ada researcher yang saya tak pernah jumpa pun. Kadang-kadang saya jumpa sekali je pun boleh dapatkan paper. Jumpa sekali je dapatkan paper. Tapi saya tolonglah mereka untuk analyze data, analyze result and everything. Dan ini others ni saya banyaklah dalaman, of course dengan Prof Nomah. Prof Nomah adalah the first person yang start up dengan Manggis dan saya continue on daripada beliau. Dan yang rakan-rakan saya lain lah di MISIS. Dan pelajar staff sebagai penyidik bersama, saya rasa ini of course kita semua ada pelajar. Dan mereka ni my treasure. Dan saya memang berterima kasih kepada mereka. Tanpa mereka ni siapalah saya. Kalau mereka tak buat kerja ataupun mereka tak keluarkan paper, I'm nobody lah. Dan sebenarnya ada banyaklah benda-benda makan kat sini. Rabak lah juga poket tu
nak bawa makan, tapi saya buat macam staging lah. Kalau dapat Q1 kita pergi hotel, Q2 kita pergi yang berhawa dingin, restoran berhawa dingin, 3 yang tak berhawa dingin, keempat pergi mamak. So ada staging yang, tapi alhamdulillah lah, so far saya bagi yang baik-baik lah kepada mereka dan mereka memang bersemangat lah untuk dapatkan Q1 semua. So terima kasih lah kepada mereka. Dan bukan setakat pelajar, sebenarnya kita juga banyak belajar daripada staff. Staff-staff kita sebenarnya very important. Dia orang ada lagi banyak pengalaman. Banyak pengalaman dari segi handling alat, dari segi handling student pun kadang-kadang mereka lagi banyak. Dan saya pun banyak belajar daripada staff-staff di Embiosis dan staff-staff saya sendiri di iCream. Dan bagi saya kita kena belajar daripada semua orang. Jangan sombong untuk belajar. Itu paling penting. Jangan sombong untuk belajar. Okey, seterusnya saya terus laju. Menilai keutamaan. Ni tip nombor 4, priority. Jack Ma pernah tanya kepada audience dia, kalau saya berikan anda, saya berikan monyet pisang dengan duit, yang mana satu monyet akan ambil? Of course, pisang. How about saya bagi manusia duit dengan kesihatan, yang mana satu manusia akan pilih? Dia cakap manusia akan pilih duit, dia tak akan pilih kesihatan. Pentingnya kita kena faham ni sebab kadang-kadang kita terlalu sangat dengan kerjaya, dengan nak tengok nak ni sangat, sampai kan kita punya kesihatan diri, fizikal dan juga mental kita terabai. Very important. Bagi saya kena jaga dua-dua. Sama ada kesihatan mental ataupun kesihatan fizikal, semua kena jaga. Dan of course keluarga very important bagi saya, itu yang antara yang paling tinggi lah. Dan kemudian ada kerjaya, ada kewangan, khidmat masyarakat, semua kena ada lah, semua kena ada, jangan ada lompong mana-mana. Dan of course dalam kerjaya ni kita sebagai kerjaya saintis ataupun sebagai lecturer ada kena banyak pengajaran, pentadbiran dan semuanya. Tapi saya selalu guna konsep Pareto konsep Pareto. Apa benda kalau tengok benda ni, apa benda yang 20% effort yang menghasilkan 80% results. So konsep Pareto ni banyak digunakan dalam bisnes. Saya gunakan dalam penilaian priority. Apa benda yang 20% effort yang dapat 80% result? Sebenarnya ada satu benda dalam banyak-banyak ni yang dapat sebanyak benda. Dia dapat markah tahunan KPI kita dalam UKM SPPU. Kita dapat markah MyEra untuk universiti, dapat kenaikan pangkat, dapat citasi, dapat H-index, dapat anugerah, dapat penilai jurnal, dapat penilai geran dan semua banyak benda. Apa benda daripada dalam ni? Dalam ni. So jawapan dia saya straight lah. Penerbitan makalah. Penerbitan artikel. Publication is, for me kalau you dapat publish betul-betul banyak, for me is a bonus. Sebab dia dengan effort yang sedikit, dia akan dapat result yang banyak. So yang tu, that's why kadang-kadang orang bagi paper kepada saya tak akan ambil masa yang panjang. Of course, bergantung pada masa. Tapi saya biasanya akan 2-3 hari saya akan siapkan, saya akan bagi komen saya akan berikan balik kepada corresponding author ataupun saya sendiri yang jadi corresponding author. Saya akan make sure yang benda tu paper tu well fleshed out lah. Dan tapi sekarang ni bila dah pegang jawatan pentadbiran, saya rasa yang priority saya dah berubah sikit sebab lebih kepada nak cuba bantu orang lain. Itulah bila kita masuk pentadbiran, dia lebih ke arah pentadbiran lah. Tapi anyway, saya teruskan. Tip nombor 5, fahami agenda pendidikan universiti. So of course ni my 10 STIE. Kita kena faham dan kita kena cuba mapkan kita punya pendidikan. Kita ada grand challenges, ini mesti banyak guna. Kemudian kita ada sustainable development goals. Ada 17 ke tu pun kena pilih juga. Dan kita ada TRL level. Kita, bagi saya lah, bila kita nak mulakan career tu, dia mesti sejajar dengan isu semasa negara. Dan supaya kita dapat lihat impak dia, apa big why dia, dan dia mengelakkan kita tabiat 3S tadilah. 3S, syndrome shock sendiri. Right, so kemudian kita ada dalam UKM, kita ada teras yang mana of course saya tak nak go through, kita kena faham lah. Dan yang saya suka dengan teras ni, sebenarnya dia memberitahu kita dua masalah besar kat universiti, iaitu kebolehpasaran graduan dengan penjanaan pendapatan. Benda ni penting lah bagi saya. Kalau kita dapat mengatasi masalah ni, banyak benda yang boleh diatasi di peringkat universiti. Dan saya rasa memang satu inisiatif yang begitu baik lah daripada pengurusan UKM. Dan kena faham lah kebolehpasaran graduan ni sebenarnya tertakluk kepada kita, lecturer. Kita yang menentukan kebolehpasaran graduan tu. Kalau kita tak buat betul-betul, macam mana pelajar kita akan mendapat pekerjaan?
So something yang to ponder about. Dan kita of course dekat UCAM kita ada idea yang ada kelas menyikat semua ni dan saya rasa semua pun tahu. Dan menariknya juga di dalam teras kita banyak juga fokus kepada akademik muda. So lihat ada akademik muda, program akademik memperkasa akademik muda dari segi penerbitan dan sebagainya. Dan alhamdulillah lah ini semakin lama pengurusan dah nampak lah sebenarnya kita ada big portion of penyelidik muda di UKM ni. Memahami impak. Saya tak nak go through terlalu panjang tapi ada satu case study, menarik juga case study ni yang mana mereka keluarkan satu invention, dia dapat patent dan everything. Dia nak keluarkan play pumps di Afrika. Yang mana play pumps ni bila kanak-kanak bermain, air akan naik, dia pump ke atas dan boleh digunakan di masyarakat setempat lah. So idea dia memang cantik, memang marvelous. Kebaikan dia of course kesihatan, dari segi pelajar pun aktif, kegembiraan, tenaga bersih. Tapi projek ni memang tak jadi. Nampak impak dia besar tapi tak jadi. Kenapa? So orang bertanya kenapa? Keburukan dia. So bila dia orang buat, saya belajar ni daripada SIMPAD lah, Social Innovation Movement, dia ada satu, dia orang buat pun workshop baru-baru ni. So saya masuk. So keburukan dia bila dia pergi ke stakeholder, saya tanya kenapa tak guna? Kenapa tak guna benda ni? Dia cakap keburukan dia pelajar tak nak masuk kelas, asyik nak main je. Kemudian pelajar tu cedera. Lepas tu kemudian masalah dia bukannya air itu. Masalahnya dia bukan nak main tu, tapi sebenarnya air itu memang dah tak ada kadang-kadang. So dia tak konsisten dan projek ni diconsider projek fail walaupun banyak funding yang telah dikeluarkan. So ini antara gambar dia. Kemudian nak faham ni of course kita kena faham apa beza output dengan impact. So output ni of course paper semua output tapi impact ni dia lebih besar. Societal change. So ni semua boleh belajar lah dalam SIMPAD ataupun Social Innovation Movement ni. Seterusnya tip 7, carpe diem, system opportunity. Saya just nak highlight one thing je. Kalau kita asyik fikir kita ni tak bagus ataupun kita ni tak nampak peluang, kita tak akan nampak peluang. Kenapa saya letakkan kenderaan ni? Sebenarnya, cuba you fikir bila you beli kereta. So mungkin ada pengalaman beli kereta kan. Waktu nak beli kereta tu, kita akan nampak kereta yang kita nak beli tu kat mana-mana. Perasan tak? Tapi kalau kita tak nak beli kereta tu, waktu kita sebelum nak beli kereta tu, kita tak pernah nampak apa, jaranglah nampak kereta tu. Kalau kita tengok opportunity tu ada kat mana-mana pun, kita akan tend to nampak benda tu. Dan saya sebenarnya amat bersyukur lah. Alhamdulillah bila saya diambil bekerja tu pada tahun 2014, masa tu PhD tak ada banyak lagi dan pekerjaan tu ada lagi lah. Bayangkanlah sekiranya saya siapkan PhD saya pada waktu sekarang ni, memang payah nak dapat kerja. Dan that's why saya rasa saya memang betul-betul kerja keras sebab saya rasa bersalah kepada orang lain yang tak ada opportunity tu. So bagi saya kena faham, kita sebagai penyelidik muda apabila kita masuk ke universiti, kita telah diberikan peluang yang besar. Yang kita sebenarnya, kalau saya ingat saya ada seorang pelajar saya ni dia siapkan PhD dia masa 2 tahun je. Dan dia ada paper, ada 3-4 paper dalam Q1, Q2. Dia punya skim sekarang ni Q je. Dia bukan skim DS. Saya rasa kesian sangat dan bagi saya that's why saya work very hard sebab saya rasa bersalah. Bagi saya mungkin dia orang lagi pandai saya, lagi rajin daripada saya tapi tak dapat peluang tu dan saya rasa benda ni penting lah kepada kita semua untuk gunakan peluang sebaik mungkin. Okay, proaktif tip nombor 8. Sikit lagi. Proaktif ni saya ada satu cerita lah. Ada seorang raja ataupun pemerintah pada zaman dahulu, dia suka mandi kolam susu. Dia nak mandi kolam susu ni, dia suruhlah rakyat-rakyat dia letaklah susu. Waktu malam dia letak susu, pagi tu dia nak mandi. So rakyat dia memang akulah nak letak susu kat dalam kolam ni. So ada seorang ni dia brilliant. Dia pandai sikit lah. Dia cakap okey, kalau orang lain semua letak susu, baik aku letak air kosong je. Tak akan bezakan pun, betul tak? Kalau letak air kosong saja dalam banyak-banyak susu kan. So dia pun buat macam tu. The next day raja tu datang, dia pergi kat kolam tu, dia tengok kolam tu. Dia tahu apa yang jadi. Dia memang terkejut. Kolam tu semuanya bersih, jernih, kosong. Bukannya susu. It turns out that pemikiran orang tadi yang nak letak air tu, semua orang berfikir macam tu. The point is that daripada cerita ni ialah kita kena be proactive. Sometimes orang tak buat, it doesn't mean that kita kalau orang tu tak buat, jangan buatlah. Jangan buatlah. Orang lain tak buat, kenapa kita nak buat?
Sedangkan kalau kita jadi proaktif, kita take challenges, kita solve the problem, bagi saya benda tu penting untuk apa bagi saya untuk pembangunan diri lah pembangunan diri. Kadang-kadang kita nak tunggu bila kadang-kadang lah kita nak tunggu orang ketuk nak buat apa network kan. Kita kena orang ketuk apa pintu bilik kita barulah kita nak buat network. Bukan macam tu. Kita yang kena pergi. Be proactive. Kena ke depan. Dan mentaliti tu kena ubah lah dari segi mentaliti nak janji lepas. Kita nak bukannya excellent, nak janji lepas saja. Dan bagi saya itu bukan mentaliti yang sepatutnya sebagai penyelidik muda lah. Okey, tip nombor 9 ni carilah mentor, role model. Of course ada idola, saya tak letak semua idola saya, tapi bagi saya dekat UKM ni banyak-banyak idola lah. Saya memang apa, of course mentor yang saya official saya dengan Prof Noma, tapi ada je mentor-mentor lain yang memberikan banyak panduan kepada saya, dan saya memang berterima kasih kepada mereka. Dan something yang saya nak point out, highlight dekat sini ialah carilah, bukanlah tunggulah. You jangan tunggu apa pengarah cakap you pergi cari mentor, ataupun mentor ni you mentor dengan mentee. Okey, ni sebenarnya kita sebagai penyelidik muda, kita ni yang boleh pergi. Tak perlulah nak cakap apa, tak perlulah nak tunggu orang. Dan itulah apa yang saya buat pada awal-awal tu. Saya memang sukalah pergi belajar, dan saya suka bercakap dengan orang penyelidik yang lagi tinggi, senior daripada saya, sebab dia orang lagi banyak pengalaman, lagi banyak apa benda yang berikan kepada saya. Saya banyak dapat daripada mereka ni ya. Dan bila saya cakap mentor tu, dia bukannya satu seorang saja. Dia boleh ramai. Dia boleh ramai. So jangan rasa takutlah nak lebih banyak mentor. Bagi saya the most important thing ialah kita belajar daripada mereka. That's the most important thing. Dan last sekali, manners makers man, bagi saya dalam mana-mana banyak perkara pun manners ataupun yang kita punya attitude makes us. Attitude makes us. Our degree is just a piece of paper. Our education is seen in our behavior. So very important that. Very important to hit on this. And then of course ada banyak-banyak saying kat sini, saya tak nak go through, tapi bagi saya humility, kita nak belajar very important things dalam career kita ya. Kemudian, okay, of course saya last kali saya nak maklumkan yang kebanyakan ni datang daripada program pemangkasan penyelidik muda daripada idea, dan saya memang berterima kasihlah kepada prof-prof yang memberikan bantuan ataupun sedikit idea lah. And then sedikit rumusan, of course kita kena belajar, kita kena adapt. Kejar kesarjanaan, bagi saya jangan kejar jawatan sangat. Jawatan akan dapat, tapi kejar kesarjanaan tu. Jangan kejar kemasyhuran. It's not about kita nak cepat naik pangkat. It's about you betul-betul faham the topik atau tak. Dan of course cara dan hala tuju masing-masing berbeza. Of course saya cerita yang saya punya, saya rasa banyak kalau bagi penyelidik muda yang lain yang ni lebih lagi banyak daripada saya ni. Dan of course gunakan peluang yang ada sebaik mungkin. Dan mungkin saya akhiri ataupun inilah sedikit mungkinlah kata-kata semangat. If egg is broken from outside force, life ends. If broken from inside, life begins. Great things always begin from the person in front of a mirror. So basically kita lah yang memulakan. Dan sedikit pesanan penaja, of course saya daripada Embassis, kita ada banyak instrumen, hard selling sikit lah. So ada analytical instrument, ada kita buat analysis service and everything. Pun banyak instrumentasi berpusat saya sekarang ni mengendalikan makmal ini. So dan kalau nak mengetahui lebih lanjut boleh pergi ke laman web. Dan lastly bagi saya lah, sekarang ni saya memegang jawatan pentadbiran, saya rasa saya ingin dapatkan bantuan lah daripada penyelidik-penyelidik luar sana, bantulah saya. Saya sebenarnya hanya orang yang mengendalikan sedikit sebanyak mengenai pentadbiran, tapi saya memerlukan bantuan anda semua di luar sana. Disebabkan saya sebenarnya hanyalah seorang penyelidik muda. So daripada situ saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Minta maaf saya mengambil masa, saya kembalikan semula kepada Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Aizat di atas perkongsian yang sangat memberi semangat. Saya rasa harapnya semua yang hadir hari itu ujalah dan dapat sedikit sebanyak ilmu perkongsian daripada Dr. Aizat. Okay, so saya tengok dalam chat box ni tak ada soalan.
Oh, ada satu. Soalan daripada Syakir Yusof, thoughts on imposter syndrome. Any tips to share with students, early career researchers experiencing this? Thank you. Imposter syndrome is quite interesting. Imposter syndrome, uh, especially imposter syndrome ni kalau you buat presentation lah. Kalau you buat presentation, saya nak tanyalah kepada penyelidik, kepada kita semua. Bila kita buat presentation, adakah kita claim kita we are the best? Never kan? We never claim we are the best. So sebenarnya kita boleh kawal imposter syndrome tu yang mana kita sebenarnya kita masih belajar. Of course dalam career saya ataupun dalam pembelajaran saya dalam career Patromik saya, ada benda yang banyak yang saya tak tahu lebih daripada saya tahu. Kalau saya tak tahu, saya cakap tak tahu. Kalau saya tahu, saya cakap saya tahu. Tapi kalau saya tak tahu, saya akan will get back to you. Saya nak sekiranya jangan cakap semua benda you tahu. Saya baru-baru ni pergi jumpa satu industri ya, Fernley. Saya ingat saya dah tahu banyak lah pasal manggis dan everything. Saya pergi kat industri, dia orang lagi tahu banyak. Dia orang lagi mahir. Memang pathway pun dia tahu. Pathway sampai pathway yang ni yang saya pun tak hafal, dia hafal. Itulah, there will be always someone better than you. Tapi you never claim yourself as the best. Dan you always, bagi saya lah, the most important thing, you always wants to menaikkan diri sendiri. Personal development. That's the most important thing. Yang bagi saya, untuk menjawab soalan ni, always keep learning. Always keep learning. Jangan risau sangat pasal imposter syndrome tu, memang semua orang akan lalui. Saya pun lalui juga. Tapi the most important thing ialah keep learning. Terima kasih, Prof. Okay, terima kasih banyak Dr. Aizat. So far dah tak ada soalan lagi. Tapi itulah poin yang saya, salah satu poin yang saya alami juga macam Dr. Aizat masa mula-mula balik tu adalah workshop. Kita pergi workshop dan kita organize workshop memang sangat membantu dalam early career kita. Betul, Prof. Sebab bila kita kongsi ilmu kita, semakin banyak ilmu baru akan kita pelajari. Betul. So, itu sangat penting. Saya, yang pendidik-pendidik muda sekarang kan, dia balik dengan ilmu-ilmu baru, teknik-teknik baru kan. Jadi, gunakan kesempatan itu untuk kongsikan semua ilmu tersebut. Dan even pensyarah-pensyarah yang dah senior pun sebenarnya benefit daripada ilmu yang pendidik-pendidik baru ni bawa balik. Okay, so jangan kedekut ilmu, sentiasa berkongsi supaya semakin banyak lagi yang kita tahu nanti, kan? Tapi Prof, sebenarnya yang pasal workshop tu Prof, saya bila saya pergi workshop tu, saya pun tak tahulah, tapi kadang-kadang saya dapat call sebab workshop tu. Orang nak tanya pendapat. Saya pergi sebagai peserta, tapi sebab bila saya tanya banyak dan saya faham banyak, tiba-tiba memang ada orang call. Yang saya ingat saya punya collaborator WSM, saya tak pernah jumpa. Tapi dia call saya, dia cakap tolong saya analyse ni, dia beritahu lah projek-projek ada. Saya tolong analyse. Lepas tu alhamdulillah paper Q1 keluar. So saya jumpa student dia je. Saya ajar student dia je cara macam mana nak analyse. Tapi workshop tu lah, bagi saya tak pergi persidangan sangat. Sebab bagi saya persidangan yes, you jalan-jalan okey lah. Tapi saya tak fokus sangat waktu awal-awal career. Saya pergi kepada workshop. Yang itulah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. So, okay, ada soalan lagi ni. Mohon tips untuk mengimbang kehidupan seharian sebagai seorang saintis dan kehidupan berkeluarga. Work-life balance. Ini soalan yang saya pun tak boleh nak jawab sebenarnya. Tapi bagi saya the most important thing ialah know your priority lah. Know your priority. Of course, bukan semua, macam saya cakap tadi, 80-20 principle. Sebenarnya dia ada satu buku pasal 80-20 principle tu, tapi saya tak go through. Tapi 80-20 tu, you tengok fokus you mana. Letakkan the most focus, bila you datang kerja, put the most focus dekat yang 20% yang hasilkan 80. Bagi saya yang tu that's the most important thing. Dan lepas tu the rest. Dan bagi saya kalau you determine that the most important thing is a certain thing, yang macam saya memang saya akan tekan kepada publication lah. Publication tu yang the most important thing. Dan saya lepas saya siap publication, barulah saya buat benda lain. The most important ni ialah pembahagian masa dan cuba dapatkan apa orang panggil lah, the right timing everything. Tapi saya tak boleh lah nak cakap pasal keluarga and everything. Saya probably not the best person lah to answer that. Okay, terima kasih. The next one, bagaimana caranya bagi pensyarah muda kekal bermotivasi dalam menerbit manuskrip, mengajar, memilih pelajar dan menulis geran pada masa yang sama? Oh, okay.
Saya one thing ya, satu je, satu kali bersyukur. Bersyukur. You nak kira motivated kan, bersyukur. Saya sebenarnya bila bila apa orang panggil lah, bila kita diberikan saya sampai sekarang ni saya rasa indebted dengan Prof Norma sebab dia ambil saya bekerja. Saya indebted juga kepada banyak yang pengurusan, kepada Dr. Zeti, Prof Zeti dan kepada yang lain-lain jugalah kerana mengambil saya bekerja dan saya boleh bekerja dengan mereka. Dan saya merasakan bila saya bekerja dengan mereka ni satu satisfaction. Sebab saya dapat berikan something kepada institut saya, kepada UKM dan kepada negara. Dan saya rasa bersyukur sebab macam yang tadi saya ceritakan, ada banyak orang kat luar yang ada PhD, ada master, dia orang kena kerja Grab, kena kerja benda yang tak berkaitan dengan akademik. Bayangkan kita sebenarnya ada dalam sebuah dalam sebuah jalur, saya tak cerita tadi pasal 5154 VK and everything tu semua saya rasa semua dah faham. Tapi kita ada dalam satu jalur akademik ataupun sesur galur akademik yang betul-betul jelas. You nak naik pangkat senang, nak naik ni, yang penting you buat KPI dan everything. Dan bagi saya benda inilah benda yang patut kita bersyukur. Ada banyak orang yang ada PhD yang tak dapat skim DS Ada banyak kat luar sana yang ada tak dapat, yang ada PhD yang mungkin lebih baik, ada yang publish yang dalam jurnal yang high impact factor yang saya tak pernah capai di fikiran pun saya, tapi dia dalam skim Q dengan C. So nak dapat skim DS yang kita ni, bersyukurlah, tu je. Dan saya memang, bagi saya itulah motivasi saya memang bersyukur. Dan setiap kali saya rasa tak bermotivate tu, saya selalu ingat yang student saya tadi lah. Dan daripada situ memang saya motivatekan diri saya. Terima kasih Prof. Okay, very wise answer Dr. Aizat. Okay, so lagi, okay, kalau ada mana-mana lagi yang berminat untuk berinteraksi dengan Dr. Aizat, boleh masuk ke breakout session. Okay, so anda boleh request untuk join breakout session nanti. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada lagi satu. Any advice on how to not lose ourselves when we are in higher place or position? Okay, tu payah sikit. Saya bukan higher place juga, tapi saya pun tak mengalami higher place sangat lah. Cuma bagi saya, saya selalu cakap diri saya penyelidik muda. Saya selalu cakap penyelidik muda, dan saya kadang-kadang even dalam pentadbiran pun saya pun kadang-kadang melakukan kesilapan. Saya rasa Prof Zeti pun selalu aware lah dengan tu dan selalulah memberi nasihat kepada saya. Dan bagi saya tak pernah rasa diri saya dah terlalu senior. Saya still rasa, saya tak tahulah nanti 40-50 tahun saya rasa macam mana, tapi sekarang ni saya rasa masih penyelidik muda. Dan disebabkan saya penyelidik muda, saya memang aktif lah. Saya suka pergi dan saya suka belajar dan saya suka buat benda baru. Dan kadang-kadang something juga yang saya suka ikuti ialah webinar daripada penyelidik-penyelidik yang betul-betul lah tinggi ni. Macam ada tempoh hari macam daripada Prof Saraninya, ada Prof Talib. Saya memang ikut. Saya ikut walaupun kadang-kadang tak ada kaitan dengan saya pun. Kadang-kadang saya pergi yang sebenarnya saya nak belajar macam mana saya ada persoalan dalam sains saya, tapi saya nak tengok macam mana angle mana yang saya boleh tengok yang berbeza sedikit. So that's why saya pergi dan saya belajar, dan bila saya lihat mereka, cara pembentangkan mereka ni, saya makin lama makin rendah diri. Sebab saya nampak dia orang betul-betul tinggi, tapi bila mereka bentangkan tu, mereka relax sangat. Sampai saya rasa macam Allah terlalu rendah lah ilmu saya, terlalu rendah lah. Walaupun saya pegang jawatan mana pun, kalau ilmu saya rendah, nothing lah. Saya rasa macam tu lah. Terima kasih Prof. Terima kasih. So saya nak kongsi sikit lah, mungkin kena self reflection kot untuk pastikan kita sentiasa put our feet on the ground. Betul kan? Betul. Dan lagi satu, saya kongsi jugalah kepada penanya soalan tu. Saya rasa lagi satu, kita kena sentiasa kredit yang kejayaan kita tu bukan kejayaan kita seorang. Dia hasil daripada sumbangan secara langsung dan tidak langsung daripada orang sekeliling kita. So Betul, bila kita pegang benda dua tu, insya-Allah lah you tak akan jadi sombong kan. Macam itulah. Okay. Alright, soalan yang seterusnya, adakah Dr. Aizat telah menetapkan dari awal untuk menjadi pakar dalam bidang proteomik atau setelah melihat peluang yang ada? Interesting question. Saya diberikan sebenarnya having said that, saya diberikan, cumanya bila saya diberikan tu, maksud saya macam ni, bila saya balik daripada Universiti Adelaide tu,
Prof Rahman macam cakap saya, you settle yang proteomik ni. You settle yang pasal proteomik. Sebab dia nak tengok benda tu daripada awal sampai akhir. So saya cuba settlekan lah. Saya cuba settlekan daripada awal sampai akhir. Dan it was given to me. Cumanya bila, that's why yang saya tunjuk kereta banyak-banyak tu. Bila saya masuk tu, saya tak tahulah benda tu ada potensi. Ada peluang. Tapi bila saya masuk tu, banyak orang tak tahu lagi ni. Banyak orang tak tahu lagi ni. Dan saya cuba establish lah workflow and everything. Dan bila saya buat workshop, baru saya tahu feedback. Dan dulu saya buat workshop, saya advertise. Sekarang ni orang ajak saya suruh buat. So macam tu lah. Dia in a way, kalau dari segi peluang ataupun tak, dia bagi saya dia depends kepada masing-masing. Bagi saya, kalau ada orang berikan anda satu tugas, anda lihat positive side of it. Macam saya buat macam video corporate and everything. Saya waktu time tu saya kenapalah saya nak kena buat benda ni. Kenapalah saya kena buat benda ni. Tapi saya still buat sebab saya tahu benda ni akan insyaAllah saya akan gunakan. Dan alhamdulillah lepas tu saya 4-5 tahun lepas tu saya guna. Which is amazing lah. Waktu saya buat tu memang saya alhamdulillah lah Prof bagi. Alhamdulillah lah saya tahu Prof bagi saya tugas tu. Barulah saya tahu macam mana nak manage. Barulah tahu macam mana nak buat something. So kadang-kadang kita sometimes we hate something. Sebenarnya it's a good for us. So bagi saya macam itulah. Peluang tu semua tempat ada. Kat mana-mana tempat pun ada. Saya tak decide, of course saya tak decide saya nak buat proteomik, tapi bila once saya dah masuk dalam bidang proteomik, sebab saya ada sedikit background, saya nampak peluang dan saya terus gunakan dan saya masuk semua workshop. Saya pergi ke Malaysia Proteomic Society, saya link dengan banyak lagi orang, dengan marvelous friend. Dia orang asyik panggil saya dan kita asyik tulis paper, buat publication, grants together and everything. Dan I'm very happy for them as well. Terima kasih Prof. Okay, terima kasih banyak Dr. Aizat. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. So mungkin mana-mana yang lain boleh, macam saya kata tadi, boleh join breakout session dengan Dr. Aizat jika Dr. Aizat ada masa. Dan kalau tak ada, boleh email kan? Boleh email ataupun contact langsung. Okay. Jadinya just untuk makluman akhir, hari ini kita ada lebih kurang 140 orang lah peserta dalam seminar kita ni. Harapnya 140 orang ini dapat bermanfaat lah daripada perkongsian ini. Saya ingat 20 orang je Prof. Saya ingat 20 orang je sebab saya tak nampak. Saya tak nampak orang. Dia punya semangat tu tarik vibes kan? Tarik semua orang datang. So kita ada ramai, alhamdulillah. Saya gembira. So jadi sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi meluangkan masa dan juga penghargaan dan terima kasih kepada tim webinar Imbiosis yang diketuai oleh Dr. Murni Nazira Sarian. So jadinya sebelum kita berpisah, kita sentiasa saya nak pesan sedikitlah agar semua dapat utamakan keselamatan dan sentiasa jaga SOP.